Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6. Unit 4, Minda Oh Minda. Tajuk, Minda dan Emosi yang Sihat bersama Cikgu Masyita. Standard kandungan 2.4 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respon dengan betul. Standard pembelajaran 2.4.1 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Sebelum kita meneruskan tajuk pelajaran pada hari ini, cikgu akan menerangkan seberingkas tentang tips bahagian B, iaitu menulis ulasan. Tips pertama, baca dan fahami kehendak atau arahan soalan. Kedua, meneliti dan memahami grafik atau bahan bukan grafik. Apakah itu bahan grafik atau bahan bukan grafik, murid-murid? Bahan grafik ialah seperti gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster, peta pemikiran, peta minda dan sebagainya. Manakala bahan bukan grafik seperti petikan cerita, surat, dialog, rencana, puisi, laporan dan sebagainya. Ketiga, garisi kata kunci ataupun kehendak soalan. Keempat, catat atau senaraikan idea yang tersurat atau idea tersirat daripada bahan rancangan. Kelima, cuba tukarkan perkataan asal kepada perkataan baharu yang sesuai. Yang kelima ini sangat penting untuk membantu awak menulis ataupun mencari isi tersirat. Cuba tukarkan perkataan asal kepada perkataan baharu yang sesuai. Keenam, menulis ulasan yang tepat berdasarkan bahan rancangan. Ketujuh, ulasan yang lengkap mesti mempunyai sekurang-kurangnya 3 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan idea dan perenggan kesimpulan. Ke-8, ulasan mesti ditulis antara 50 hingga 80 patah perkataan dalam bentuk perenggan. Ke-9, anda perlu menyemak aspek tata bahasa iaitu sepit, ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. Dalam bahasa Melayu, aspek tata bahasa sangat penting. Anda perlu fokus tentang aspek tata bahasa. Jelas murid-murid? Okey, baik. Cikgu akan tunjukkan koleksi UPSR sebenar. Ini ialah contoh koleksi UPSR 2019. Okey, seterusnya ini ialah koleksi UPSR 2018, ulasan Hari Sukaneka Taman Permain. 2017 seperti ini. Okey, tentang keracunan makanan. 2016 tentang kes demam denggi, carta. Okey, baik. Cikgu akan menggunakan kotak ini untuk menerangkan cara penulisan ulasan. InsyaAllah jika kamu ikut dan fahami, kamu akan master dalam penulisan ulasan bahagian B. InsyaAllah kamu bersedia murid-murid. Okey, baik. Yang pertama. Pertama ialah pendahuluan. Pendahuluan murid-murid, kamu mestilah menggunakan idea sendiri jika ingin mendapat markah. Idea sendiri bermaksud idea tersirat. Okey, seterusnya kotak. Kotak penanda wacana, kotak kata bantu, subjek, idea tersurat dan idea tersirat. Perhatikan untuk kotak penanda wacana. Untuk ulasan, kamu hanya perlu menghafal 5 penanda wacana ini sahaja, iaitu antaranya. Selain itu, di samping itu, seterusnya dan akhirnya. Untuk isi ulasan biasanya ada 4. Tetapi untuk latihan hari ini cikgu ekstrakan 1. Jadi 5 idea kita ada di situ, bermakna 5 penanda wacana. Awak hanya perlu menghafal ini sahaja untuk penulisan ulasan anda.
antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya dan akhirnya. Baik, untuk kotak kata bantu pula, kata bantu anda boleh pilih salah satu antara kata bantu ataupun subjek bergantung kepada bentuk soalan yang ditanya. Okey, baik. Kata bantu yang biasa kita gunakan untuk ulasan ialah kita mestilah, kita hendaklah, kita haruslah, kita wajarlah, kita patutlah. Jelas murid-murid? Okey, baik. Idea tersurat itu pula ialah, apa idea tersurat murid-murid? Idea utama yang diperoleh daripada bahan rangsangan. Idea utama, apa yang awak lihat itulah idea utama. Okey, manakala idea tersirat pula ialah huraian. Huraian isi tersurat. Kebiasaannya, murid-murid akan menghadapi masalah pada idea tersirat. Ya, kerana anda perlu mencari idea anda sendiri. Anda perlu membina ayat anda sendiri untuk menjadikan ia idea tersurat. Jelas murid-murid? Baik, perhatikan kolom idea tersirat. Cikgu Masyitah suka menggunakan teknik sukam ini untuk membantu anda menggabungkan idea tersurat dan idea tersirat. Baik, cikgu suka menggunakan teknik ini supaya gabungan anda itu lebih kemas dan lebih gramatis. Sukam, apa maksud sukam itu? S untuk supaya, U untuk K kerana, A agar dan sebagainya. Kamu juga boleh menggunakan kata hubung yang lain untuk menggabungkan idea tersurat dan idea tersirat ini. Idea tersurat dan idea tersirat ini boleh dibentuk dalam satu ayat atau dipisahkan menjadi dua ayat. Tak ada masalah. Jelas murid-murid? Dan akhir sekali ialah kesimpulan. Kotak kesimpulan ini. Kesimpulan sangat mudah murid-murid. Anda perlu menulis satu ayat penegasan tentang tajuk. Satu ayat penegasan tentang tajuk ulasan. Jelas murid-murid? Okay, baik. Murid-murid, apakah aktiviti kita pada hari ini? Terdapat dua aktiviti yang perlu kita lakukan pada hari ini. Yang pertama ialah membuat ulasan berdasarkan teks dengan tepat. Dan kedua, murid perlu mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat. Okay, baik. Perhatikan gambar ini. Nampaknya mereka sangat riang dan gembira. Apakah yang mendorong perasaan gembira ini, murid-murid? Ya, mereka gembira kerana minda dan emosi mereka sihat. Adakah kamu setuju dengan pendapat cikgu? Cikgu harap kamu juga mempunyai minda dan emosi yang sihat. Itu murid-murid, topik kita hari ini ialah minda dan emosi yang sihat. Sila rujuk buku teks. Cikgu akan membaca petikan dengan intonasi yang betul. Kamu perlu membaca secara senyap dan memahami teks yang dibaca. Perenggan pertama. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas.
akhir kata, kita dapat tidur dengan nyenyapnya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita hebat di situ murid-murid. Sekian, terima kasih. Kita telah selesai membaca. Aktiviti kedua ialah kita akan mencari idea tersurat dan idea tersirat yang terdapat dalam petikan ini. Perenggan pertama adalah ucapan alu-aluan dan memperkenalkan tajuk ceramah yang akan disampaikan pada hari tersebut, iaitu minda sihat, emosi stabil, tindakan tepat. Tiada isi tersurat maupun tersirat di sini. Perenggan kedua adalah menerangkan tentang maksud, minda dan emosi. Anda boleh mengaitkan idea minda dan emosi ini untuk dijadikan pendahuluan. Dan seterusnya kata kuncinya murid-murid. Apakah kata kuncinya? Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Ya, kata kuncinya apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Inilah yang akan kita ulaskan dalam ulasan kita nanti. Faedah-faedah jika minda sihat dan emosi stabil. Baik, pendahuluan tadi cikgu dah terangkan, anda perlu menggunakan idea anda sendiri atau olahan ayat daripada perenggan kedua ini. Contoh dalam perenggan ini, cikgu akan cuba menggabungkan idea minda dan emosi untuk dijadikan ayat pendahuluan. Perhatikan. Minda dan emosi yang sihat membolehkan kita berfikir dengan baik. Nampak tak murid-murid? Idea cikgu sendiri bermakna ada markah di situ. Jika awak ambil perkataan daripada petikan, tiada markah untuk itu, untuk pendahuluan. Jelas murid-murid? Perenggan ketiga, perhatikan ayat yang bergaris merah itu ialah isi tersurat. Manakala ayat yang bergaris hijau itu ialah isi tersirat. Perhatikan kolom ini, penanda wacana untuk idea pertama, cikgu gunakan penanda wacana antaranya. Kata bantu dapat. Idea tersurat mengambil daripada petikan iaitu membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Manakala idea tersirat, cikgu ambil huraian daripada idea tersurat itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Baik murid-murid, perhatikan kolom kuning ini. Cuba tukarkan perkataan atau ayat asal kepada perkataan baharu yang sesuai. Ini sangat penting dalam penulisan ulasan murid-murid. Sekiranya anda berjaya menukarkan perkataan ataupun ayat menjadi ayat anda sendiri, ekstra markah di situ murid-murid. Perhatikan contoh yang cikgu beri untuk idea tersurat, pertimbangan yang positif. Kita boleh menukarkan ayat ini menjadi ayat yang keputusan yang rasional. Betul tak murid-murid? Membantu kita membuat pertimbangan yang positif sama maksudnya dengan membantu kita membuat keputusan yang rasional. Betul tak murid-murid? Betul. Okey, baik. Untuk idea tersirat, cikgu menggunakan teknik sukam S supaya untuk menggabungkan kedua-dua idea ini. Cuba perhatikan contoh ayat yang telah cikgu bina. Antara faedah jika minda sihat dan emosi stabil ialah dapat membantu kita membuat keputusan yang rasional supaya kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Jelas murid-murid? Perenggan keempat, idea tersuratnya perhatikan yang berwarna merah dan idea tersirat yang berwarna hijau itu. Dan perhatikan kotak yang telah cikgu sediakan ini. Penanda wacana untuk perenggan kedua ataupun idea kedua cikgu gunakan selain itu. Kata bantunya ialah kita. Cikgu menggunakan subjek di situ iaitu kita. Idea tersurat, kita tidak akan cepat marah. Manakala idea tersirat ialah perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Baik, perhatikan tips. Cuba tukarkan perkataan ayat
asal kepada perkataan baru yang sesuai. Perhatikan idea tersurat. Kita tidak akan cepat marah. Anda boleh tukarkan ayat tersebut menjadi kita tidak mudah naik angin. Perhatikan pula idea tersirat, sukam. Perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Anda boleh tukarkan idea itu ataupun ayat tersebut menjadi ayat hubungan persahabatan akan sentiasa baik. Jelas tak murid-murid? Okey, baik. Untuk ayat yang lengkap, tugasan kamu adalah gabungkan idea-idea yang diberi ini menjadikan satu ayat atau dua ayat yang gramatis. Seperti yang cikgu terangkan tadi, anda boleh membuat satu ayat, idea tersurat dan idea tersirat. Bermakna dua ayat ataupun anda boleh menggabungkan kedua-dua idea tersurat dan tersirat menjadikan satu ayat dengan menggunakan teknik sukam tersebut. Jelas murid-murid? Okey, baik. Perenggan kelima, perhatikan isi tersirat dan tersuratnya. Ya, murid-murid, perhatikan penanda wacana untuk isi ketiga cikgu letakkan di samping itu. Kata bantunya kita dapat idea tersuratnya yang berwarna merah dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenang, manakala idea tersiratnya ialah mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Seperti biasa, cuba anda tukarkan perkataan atau ayat asal kepada perkataan baru yang sesuai. Cikgu gariskan di sini, musibah. Anda boleh menggantikan musibah dengan perkataan lain. Perkataan apakah murid-murid? Ya, musibah bermaksud masalah. Anda boleh membina ayat. Di samping itu, kita dapat menghadapi sesuatu masalah dengan tenang agar mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, kita dapat menghadapi sesuatu masalah dengan tenang agar mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Jelas murid-murid? Perenggan ke-6, perhatikan perkataan yang bergaris. Penanda wacana yang cikgu gunakan ialah seterusnya. Kata bantu dapat. Idea tersurat ialah perasaan takut dapat dihindari. Idea tersirat, kita berasa selesa dan yakin. Cuba tukarkan perkataan atau ayat asal kepada perkataan baru yang sesuai. Perhatikan. Idea tersurat, perasaan takut dapat dihindari. Awak boleh tukarkan kedudukan ayat tersebut menghindari perasaan takut. Okey? Sama meaning, sama maksud. Jelas murid-murid? Perenggan terakhir, perenggan ke-7. Perhatikan perkataan yang bergaris. Penanda wacana yang terakhir, biasanya kita akan guna akhirnya. Kata bantu, kita dapat. Idea tersurat dapat tidur dengan nyenyaknya. Idea tersirat tidak mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Seperti biasa, anda cuba tukarkan perkataan atau ayat asal kepada perkataan baru yang sesuai. Perhatikan idea tersirat yang bergaris kurikulum dan co-kurikulum. Anda boleh tukarkan perkataan itu menjadi tidak mengantuk semasa aktiviti pelajaran dan bersukan. Kurikulum bermaksud belajar dan co-kurikulum bermaksud bersukan. Jelas murid-murid? Dan perenggan terakhir ialah perenggan penutup. Di awal tadi cikgu dah terangkan penutup itu mestilah penegasan tentang tajuk. Tajuk kita berkaitan minda dan emosi yang sihat. Oleh itu perhatikan kesimpulan yang telah cikgu sediakan. Kita perlu, penegasan di situ ialah perlu. Kita perlu memastikan minda dan emosi sentiasa sihat agar tidak melakukan kesilapan dalam setiap tindakan yang diambil. Jelas murid-murid? Dan tugasan anda seterusnya murid-murid ialah menyiapkan ulasan yang telah kita bincangkan tadi dalam bentuk perenggan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ulasan anda mestilah mempunyai 3 perenggan iaitu perenggan pendahuluan, perenggan idea dan isi serta perenggan penutup. Itu sahaja pelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi dalam pelajaran seterusnya. Assalamualaikum.